Pertamanya, sebelum kita masuk kepada perbincangan ataupun bacaan bagi kitab Muwatta' al-Imam Malik radhiyallahu anhu, maka sebaiknya untuk kita tahu ada adab di dalam majlis ilmu, khususnya dalam majlis ilmu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adab ini disebutkan oleh guru yang mulia Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Huda Ya'qubi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau. Yang pertama, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala inda bad'is sama'. Permulaan majlis sama' ini perlulah kita menghadirkan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu aqrabu lil qabul wa arja lil ma'mul min ridal jalil was thawabil jazil. Kerana ia adalah yang paling hampir untuk diterima amal kita ini dan untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirkan ikhlas niat kita kerana Allah Ta'ala ketika permulaan majlis sama' ini. Yang kedua, adab yang kedua, al-wudu' qabla as-sama'il hadis an-nabawi syarif. Melazimi wudu' ketika mana menghadiri majlis sama' hadis. Dan kita membersihkan diri kita daripada perkara yang kotoran, sama ada yang zahir dan batin. Dan kemudian memperbaharui wudu' kita ketika mana kita letih ataupun halin nu'as, ketika dalam keadaan mengantuk, maka sebaiknya untuk kita berwudu'. Dan Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Asy-Syifa, kana Malik bin Anas la yuhadditsu bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ala wudu'in ijlalan lah. Sesungguhnya Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu la yuhadditsu bihaditsin, beliau tidak akan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau berada dalam keadaan wudu, kerana memuliakan dan mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adabnya as-sabqu fil hudur, hadir awal ke majlis hadis sebelum hadirnya guru kita. Yang keempat, at-tawadhu'u fil jilsati wa jam'il atraf, duduk dengan penuh tawadhu' dan menjaga anggota tubuh kita daripada banyakkan bergerak. Jadi duduk dengan duduk yang beradab di depan guru, dengan menundukkan kepala dan juga khusyuk, tawadhu', dan duduk dengan cara yang terbaik lah. Duduk dengan cara yang terbaik untuk kita menghormati dan memuliakan guru dan juga memuliakan ilmu dan hadis yang akan dibacakan. Yang seterusnya, tenang dan waqar dalam majlis hadis, ta'adduban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa kalamihi. Kena tenang dan juga kena menjaga adab kita di dalam majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni perlu dalam keadaan yang khusyuk dan seolah-olah dia sedang berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbicara kepadanya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu annahu qad yakunu yadhhak. Imam Muhammad bin Sirin diriwayatkan bahawa kadang-kadang beliau tertawa. Fa idza dzukira indahu hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam khasha'a. Ketika disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diam pada ketika tersebut. Dan di antara para salafus salih yang terdahulu, ada di kalangan mereka yang ramai berubah wajah mereka ketika mana mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan perasaan haibah dan juga ijlal, penghormatan dan kemuliaan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang seterusnya, adab yang seterusnya, al-insiraf ila hadis Rasulullah bil kulliyah. Maksudnya menumpukan sepenuh perhatian kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adamul iltifati ila ma yaqta'ul majlisa. Dan tidak akan memalingkan sesuatu yang akan memutuskan majlis daripada perkara keduniaan seperti main handset ataupun tengok jam kerana malal. Kerana itu dalil kepada boring dalam majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mampu duduk, berdiri. Kalau dalam majlis hadis ni, kalau dah tak larat nak duduk dah, berdiri. Kaki kita dah lenguh,
boleh berdiri bangun. Bangun sambil pegang kitab hadis. Pegang macam tu je. Lepas tu dah boleh duduk balik. Macam tu cara majlisnya. Ya. Jadi handset sebaliknya tutup kalau tidak ada keperluan dan disilentkan. Begitu juga yang sedang tengok dalam live, sama jugalah adabnya perlu dijaga dengan rapi untuk kita mendapatkan keberkatan bagi bacaan hadis Nabi SAW. Dan kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, kuntu inda Malikin wa huwa yuhaddithuna. Imam Malik meriwayatkan hadis di depan kami, kata Imam Abdullah bin Mubarak, faladaghathu aqrab. Digigit, disengat beliau oleh kalajengking sebanyak 16 kali. Dan beliau tidak berubah tempatnya dan keadaan wajahnya berubah pada ketika tersebut dalam keadaan pucat dan merah. Merah wajahnya pada waktu tersebut kerana menahan sakit. Setelah selesai, maka aku bertanya kepada Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Imam Malik bila ditanya, ya Aba Abdillah, ra'aitu minkal yawm ajaba. Wahai Aba Abdillah, ini gelar kepada Imam Malik, Aba Abdillah, saya melihat ada keajaiban kepada kamu pada hari ini. Apa kena dengan kamu? Qala innama sabartu ijlalan li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabar menahan kesakitan disengat kalajengking sebanyak 16 kali adalah kerana memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahib kitab yang kita akan baca pada hari ini. Yang seterusnya, al-insat halil qira'ah. Hal qira'ati syekh wa adamu muqata'atih, iaitu diam ketika mana dibaca oleh guru dan tidak memotong ucapan guru tersebut kerana kemungkinan akan terputus bacaan hadis tersebut. Jadi kalau kita keluar dalam majlis ni, pergi ke tandah dan sebagainya, kalau dengar, kalau guru saya Syekh Muhammad Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala mengatakan bahawa dia tidak dikira mendengar pada ketika tersebut kerana dia keluar daripada majlis pada waktu itu. Maka sebaiknya untuk kita jaga betul-betul, jangan sampai terputus daripada mendengar seluruh hadis ini, insya-Allah. Dan kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali melalui nama Rasulullah, dan juga mengucapkan ucapan selawat radhiyallahu taala taraddi, iaitu mengucapkan radhiyallahu anhu kepada para sahabat yang disebut namanya, dan juga ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca dengan alaihi salam. Dan kemudian guru membaca dengan kuatlah pada ketika tersebut, dan murid membaca dengan perlahan sebutan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian melazimi adab dalam majlis secara umumnya. Adab dalam majlis ilmu, jangan bercakap dengan seseorang yang lain tanpa hajat, dan kemudian jangan gelak, dan kemudian jangan main-main dengan tangan dia, jangan main pen dan sebagainya, dan tidak berpusing kiri dan kanan, dan tidak bangun daripada majlis. Antaranya ketika masuk siapa pun ketika dalam majlis tersebut, walau kana syaikhul Islam, walau kana syaikhul Islami, walaupun orang yang hadir tadi syaikhul Islam, maksudnya ini mufti Anam, syaikhul Islam, malikul al-bilad, raja dan sebagainya datang dalam majlis hadis, tak sepatutnya kita bangun menyambutnya pada ketika tersebut, kerana tidak ada yang lebih mulia pada waktu tersebut melainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi lebih aula bit-ta'zim, kata Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi hafizahullah. Dan kalau dalam majlis tersebut ada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didahulukan mereka ke depan kerana memuliakan kalam datuknya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian melihat kepada kitab. Ini adab yang seterusnya, melihat kepada kitab, kerana ini lebih membantu kepada untuk kita bersama-sama mendengar dan melihat kepada hadis tersebut, dan juga memuliakan kitab dengan mengangkatnya, diletakkan di tempat yang tinggi, tidak diletakkan di bawah kitab tersebut. Kalau ada meja lebih baiklah. Dan jangan penuntut ilmu meletakkan kitab di bawah seperti mana orang lain, kerana ini adalah adab yang sangat buruk dengan kitab. Dan juga jangan meninggalkan pen di tempat yang tidak sepatutnya, diletakkan di bawah
ataupun diletakkan di tengah kitab, kemudian ditutup kitab tersebut. Ini juga tidak ada adab ketika tersebut. Dan insya-Allah kita akan mulakan bacaan Muwatta' Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu.